InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah, kita diberikan kesempatan pada petang ini untuk sama-sama kita berkumpul, dan alhamdulillah sama-sama kita mewujudkan satu program. InsyaAllah kita akan cuba buat pada pukul 3 petang, setiap 3 petang lah, sebab pagi selalunya ada perkara berlaku. Jadi insyaAllah kita cuba 3 petang, dan insyaAllah malam lepas tarawih dalam bulan Ramadan ni, jika tidak ada apa-apa meeting, perbincangan ataupun travelling, mungkin kita boleh buat malam, insyaAllah. Pertama-tamanya kita ingin mentajdidkan syahadah kita. Kita mentajdidkan syahadah kita, iaitu kita ingin memperbaharui iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui syahadah, dengan kita membaca sama-sama. Dan insyaAllah mudah-mudahan kita bayangkan diri kita ini berada bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita di tempat lain, dengan ikatan iman, ikatan ikhlas kerana Allah. Dan kemudian kita mahu membayangkan kepada dalam hati kita bahawa kita sedang berada di atas jalan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memohon kepada Allah supaya Allah mentajdidkan iman kita, memperbaharui iman kita, meningkatkan semangat kita, perjuangan kita, motivasi kita, supaya Allah berikan kekuatan untuk kita beramal di atas jalan Taifah Mansurah, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan. InsyaAllah pada hari ini kita akan sama-sama melihat bekalan-bekalan di atas jalan Ramadan, di atas bulan Ramadan ini, untuk kita sama-sama bersama dengan Taifah Mansurah yang ada di seluruh dunia. Taifah Mansurah yang sedang diproses oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini pada hari ini, dalam rangka untuk menuju kepada fasa kelima, iaitu fasa kebangkitan. Jadi kita sedang menuju ke fasa kebangkitan. Kita bukan berada di fasa yang lain. Kita berada di fasa yang Nabi gambarkan kepada kita bahawa akan ada suatu kebangkitan. Allah akan membangkitkan man yujaddidu laha dinaha, iaitu seorang yang akan mentajdidkan agamanya. Dan untuk mentajdidkan agama itu, maka akan Allah
datangkan kepimpinan-kepimpinan yang boleh menyatukan umat yang ada pada hari ini yang dalam keadaan berbagai. Maka insya-Allah dalam rangka kita untuk membina kekuatan itu, untuk bersama-sama dengan seruan kebangkitan yang kita rasakan tak lama lagi dah, seruan kebangkitan ni. Maka insya-Allah dengan seruan kebangkitan itu, hanya mereka yang bersedia sahaja yang akan menyahut seruan tersebut. Mereka yang tidak bersedia untuk bangkit, maka mereka akan tertinggal. Dan kita bimbang, kalau kita tidak mempersiapkan diri kita daripada sekarang, maka kita akan tertinggal, malahan akan gagal. Kerana Nabi mengingatkan kita, tidak berguna iman yang tidak dipersiapkan sebelumnya, tidak berguna amal yang tidak dipersiapkan sebelumnya, iaitu 3 perkara. Yang pertama, terbitnya matahari sebelah barat. Yang kedua, keluarnya Al-Masih Dajjal. Yang ketiga, keluarnya Dabatul Ard. Jadi maknanya sekiranya berlaku 3 perkara ini, maka iman dan amal yang tidak kita persiapkan, kita mantapkan, maka iman dan amal itu akan menyebabkan seseorang itu gagal di dalam perjuangannya. Maka sebab itulah kita nak mengambil manfaat. Allah izin kita berada di dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah pada hari ini kita hari yang pertama bulan Ramadan. Adalah digambarkan beberapa negara yang telah pun berpuasa semalam. Semalam dah mula bulan Ramadan. Tapi kita yang berada di negara Malaysia dan berada di Nusantara ini, setakat ini kita mengikut apa yang telah ditetapkan oleh kerajaan, yang sebenarnya mengikut juga ruqyah dan ru'yah, melihat dan juga mengikut ruqyah, walaupun ada perbezaan pandangan. Tapi nak sebut kat sini, perbezaan pandangan itu tidaklah memecah belahkan kita. Jangan kita besarkan perbezaan pandangan. Jadi kita berada di Ramadan yang pertama, alhamdulillah Allah izin kita berada di sini, dan kita nak kena sama-sama dengan sahabat-sahabat kita seluruh dunia sebenarnya sedang mempersiapkan diri mereka. Kebangkitan yang boleh berlaku bila-bila masa, sama ada tahun ini ataupun tahun depan ataupun tahun 2 tahun 3 tahun yang akan datang, kita tak tahu. Wallahu alam. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Maka kita hanya perlu melaksanakan tanggungjawab kita, iaitu mempersiapkan diri kita. Dan apakah yang kita nak mempersiapkan diri kita itu? Tidak lain dan tidak bukan ialah al-iman wal amal. Al-iman wal amal yang sahih, dan iman yang amal yang sahih inilah yang akan membina kekuatan insya-Allah yang lain. Kekuatan yang lain akan datang sama-sama. Ekonomi, sistem pendidikan, sistem apa-apa sahaja, sistem yang ada akan kuat, akan dapat tertingkat sekiranya kita meningkatkan al-iman wal amalus salih, amal salih. Jadi pada hari ini kita ingin melihat satu perkara. Saya nak petik sedikit daripada apa yang kita baca dalam kitab Asirul Asrar. Asirul Asrar, kitab yang telah ditulis, dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullah. Bagaimana dalam kitab ini dia telah menceritakan tentang al-faslu sabi'u asyara, pasal berkenaan dengan yang ke-17, fi bayani saumi syariah wa tariqah, iaitu berpuasa mengikut syariat dan mengikut tariqah, dan saya tambah lagi wal haqiqah, hakikat. Kenapa kita perlu faham akan hal ini? Kerana sekiranya kita tak faham perkara ini, maka kita bimbang. Kita akan sama saja puasa kita, malahan kita berpuasa, kita ingat dah okey dah, rupanya puasa kita tu tidak membina kita. Sekadar rutin harian sahaja. Rutin harian sahaja. Jadi ini yang kita nak sama-sama tengok, iaitu kita nak melihat kepada puasa yang hakiki, puasa yang sebenar, yang boleh mempersiapkan kita untuk bersama dengan Taifah Mansurah. Kalau tidak, kita puasa bersama dengan manusia lain yang berpuasa, yang tidak kisah pun pasal akhir zaman, yang tak kisah pun pasal kebangkitan, yang tak kisah pun berkenaan dengan dakwah tarbiyah dan berjuang perjalanannya. Jadi kita mahu puasa kita ini puasa yang hidup, puasa yang membina kekuatan. Jadi disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jalani di sini,
Fa amma saumu syariah an yumsika 'anil ma'kul wa'kulat wal mashrubat wa 'anil wiqa'i fi an-nahar. Wa amma saumut tariqah fa huwa an yumsika jami'ul a'dha'i minal muharramat. Ila akhirlah banyak saya baca dia punya, saya bacakan makna dia sajalah di mana di sini Syekh Abdul Qadir Jalani menggambarkan kepada kita fa amma saumus syariah, puasa syariat itu puasa yang fizikal, yang fizikal ialah kamu menahan an yumsika 'anil ma'kulat, iaitu kamu menahan daripada perkara-perkara yang menjadi sesuatu yang biasa, daripada makan makulat, daripada makanan wal mashrubat, dan daripada minuman-minuman, ataupun daripada bersama dengan isteri di siang hari. Jadi itu adalah puasa syariat, kita menjaga diri kita daripada perkara yang membatalkan puasa yang kita tahu secara syariatnya, tak makan, tak minum dan sebagainya. Kemudian dikata wa amma saumut tariqah, saum puasa dalam tarikan maknanya bukan sekadar tinggalkan makan minum, tidak bersama dengan isteri dan sebagainya tadi. Puasa tariqah ni puasa yang jalan, dan puasa itu menjadi satu jalan, jalan untuk kita mendekati Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa an yumsika jami'al a'dha'i minal muharramat, iaitu kita meninggalkan segala yang ada pada tubuh badan kita ini daripada perbuatan-perbuatan yang diharamkan, perbuatan yang diharamkan ataupun yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kita menjauhi sifat-sifat yang tercela, seperti ujub sebagainya lah, lahir dan batin, siang ataupun malam. Jadi puasa tariqah ni maknanya bukannya hanya puasa siang sahaja, tapi puasa ni menjadi malam. Tariqah ni maknanya jalan kita ni nak berjumpa dengan Allah tadi, maka bukan hanya pada waktu siang, tetapi dia masuk ke malam, kerana kita tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa tariqah. Jadi kalau kita nak puasa yang betul-betul ni, dia kena syariat. Syariatnya maknanya kita ikutlah apa yang kita kata, tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa, menahan diri kita daripada batal puasa tadi. Tapi pada masa yang sama kita kena puasa tariqah, baru sempurna. Sebab kita nak membina kekuatan kita untuk bangkit ni. Nak bangkit tak cukup sekadar kita kata kita boleh tahan lapar kan. Sebab tu kalau setakat tahan lapar daripada makan minum dan sebagainya tadi kita sebut tadi, maka puasa yang begitu puasa yang tidak ada kekuatan dari sudut kebatinan. Jadi puasa yang syariat ini ialah kita menjauhkan diri kita daripada perkara yang membatalkan puasa daripada waktu terbit matahari, bermula daripada fajar, masuk fajar sampailah kepada tenggelamnya matahari, maghrib, daripada fajar sampai maghrib. Jadi itu puasa syariat. Tariqah pula ialah kita meninggalkan al-imsak, kita menahan diri kita daripada perkara-perkara muharramat, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, sama ada yang zahir dan batin. Bila kita menjaga diri kita daripada perkara yang haram, zahir dan batin. Zahir maksudnya mata jangan melihat benda haram, lidah jangan bercakap benda haram, telinga jangan mendengar benda haram. Kita menjaga diri kita tadi. Dan juga hati kita jangan ada sifat ujub, sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat sombong, tamak, haloba. Jadi sifat-sifat jahat ni, dengki, hasad, kita buang. Jadi bulan puasa ni kita buang. Inilah yang akan melengkapkan puasa kita, tetapi belum sempurna. Yang sempurna puasa as-saumul haqiqah. Ini kita bincang pada hari ini, saum al-haqiqah tadi, hakikat puasa. Jadi yang pertama, dari sudut zahirnya, syariatnya, kita tinggalkan makan, tak minum, tak buat benda-benda yang menyebabkan kita bersama dengan isteri kita, laki-laki dengan perempuan. Dan kemudian puasa yang tariqah tu, kita menahan daripada yang haram, semua anggota zahir dan anggota batin. Zahir ni mata, telinga, mata, telinga, dan kemudian lidah kita tu yang zahir. Tangan kita tak buat benda haram, contohnya zahir.
Yang batin seperti sifat-sifat jahat yang ada dalam hati kita ni. Ujub, rasa diri ni baik daripada orang lain, berbangga-bangga, riak, kita sombong, takbur, kita ada sifat dengki, hasad, kita hubbud dunia, cinta dunia, hubbur riasah, cinta riasah, cinta kepimpinan dan sebagainya. Maka sifat-sifat ni kita buang. Ini tariqah, maknanya kita buang satu-satu dosa, benda yang haram yang zahir dan haram yang batin, barulah disebut kita di atas jalan at-tariq ila Allah, kita sedang menuju pada Allah. Kalau setakat puasa je dia tak kuat lagi. Jadi hari ni ramai orang yang setakat puasa je. Puasa apa? Puasa syariatnya. Puasa syariat, puasa fizikal. Dia boleh puasa tapi tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan. Jadi sebab itulah kita lihat di sini bagaimana Nabi menggambarkan kepada kita, bila kita melakukan dosa-dosa yang berkaitan dengan lahir dan batin, maka ramai yang batal puasanya. Puasa yang mana? Puasa yang tariqah. Puasa yang tariqah, puasa dalam bentuk jalan nak menuju kepada Allah. Puasa syariat tak batal. Puasa syariat tak batal. Maknanya dia masih makan, tak minum, dia melakukan benda yang fizikal, dia tak batal. Tapi bila dia buat dosa, dia berdosa, dia buat dosa, maka itu akan membatalkan puasa tariqahnya. Ini digambarkan oleh Syekh Abdul Khalil Jarani, kan? Dia kata di sini apa gini? Fa iza fa'ala syai'an min hadhihi al-af'al, bila kita melakukan semua perbuatan-perbuatan atau perkara-perkara yang digambarkan sini, perbuatan-perbuatan yang muharramat, perbuatan yang haram, mata tengok haram, apa sebagainya, telinga dengar haram, lidah cakap haram, semua benda yang haram kita melakukan, dia katanya allati zakarnaha batal saumut tariqah, maka pada masa itu batallah puasa tariqahnya, puasa tariqahnya terbatal. Jadi sebab tu kita tengok, kita heran, kenapa aku puasa dah, aku buat ni, tapi bila kita melakukannya haram, rupa-rupanya dari sudut jalan menuju kepada Allah tu terbatal. Jalan menuju kepada Allah tu, kita nak berjalan menuju kepada Allah, nak mendekati Allah kan, nak menjadi orang yang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah. Jalan menuju ke Allah tu batal. Puasa tariqahnya batal sebab kita buat benda yang haram. Mata melihat haram, telinga mendengar haram. Puasa syariat tak batal, okey lagi. Tapi puasa tariqah, jalan nak menuju kepada Allah, akan terbatal dengan perkara-perkara muharramat, perkara-perkara yang menjadikan kita ni jauh daripada Allah, terbatas, terputus daripada Allah. Maka kata Syekh Abdul Khalil di sini, kata apa? Dia kata batala saumut tariqah, maka batalah puasa tariknya, jalan. Jadi seolah-olahnya macam kita tak berjalan kepada Allah lah. Maknanya seolah-olahnya macam kita puasa, tapi seolah-olah kita tak pergi kepada Allah, tidak mendekati Allah, tidak menjadi hamba Allah, masih lagi belum menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kita hanya berpuasa syariat sahaja, berpuasa dari sudut fizikal sahaja. Yang mana puasa bersifat fizikal ini adalah puasa yang tidak ada kekuatan setakat tu. Setakat puasa fizikal, insya-Allah sihat, insya-Allah. Sumu tasihu, kamu puasa kamu sihat, kata Rasul SAW. Setakat sihat je. Sebab apa? Perut tak makan benda-benda yang ngarut-ngarut. Tapi tidak cukup sekadar. Tapi nak berjalan menuju kepada Allah tak sampai. Tak sampai. Macam kita kata hari ni kita nak pergi kita nak pergi ke Mekah. Contoh, kita nak pergi Mekah. Mekah dah boleh buka ni, kan? Nak pergi Mekah. Dah siap dah semua. Pakaian, kain ihramnya, beg bajunya, bekalannya, tag lah, injection, semua dah siap. Semua siap. Semua siap. Kita kata kita nak pergi dah pakai ihram dah pun. Dah niat pun dah mandi ihram semua dah. Nak pergi dah ke Mekah. Tetapi kita tidak naik, tidak ikut jalan ke Mekah. Tarik ni jalan. Kita tak pergi ke Mekah, kita pergi ke tempat lain. Contohnya, daripada Kuala Lumpur, kita pergi ke Singapura. Lepas Singapura, pergi Indonesia. Lepas Indonesia, pergi Filipina. Lepas Filipina, pergi Australia pula. Lepas Australia, pergi pula ke mana? China. Lepas China, pergi ke Jepun. Jepun pergi pula ke Taiwan. Jadi, kita kata, kita ni nak pergi haji. Nak pergi Mekah. Pakai ihram dah. Tapi jalan kita bukan tarik ilal Makkah.
Bukan kita jalan menuju kepada Mekah. Jadi kita dah pakai dah ihram. Dah ada tag masuk Mekah, dah ada semua, ada dah siap dah semua. Yang fizikal semua dah siap dah. Tapi jalan tu kita pergi ke Singapura, pergi ke Thailand, pergi ke Indonesia, pergi ke tempat lain, ghairal Makkah, selain Mekah. Jadi sampai tak? Boleh tak nak berhaji? Tak boleh, tak sampai. Jadi begitulah hakikatnya bila kita berpuasa fizikal ni, tak makan, tak minum, tidak berhubung suami isteri. Kita jaga daripada perkara yang membatalkan puasa yang kita katakan syariat tadi, tapi tarikahnya, jalan menuju kepada Allah kita tak jaga. Kita batalkan puasa tarikah tadi. Maka pada masa itu tak sampai kepada matlamat kita. Apa matlamatnya? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, difardukan kepada kamu berpuasa, tapi kita puasa bukan puasa cara kita. Puasa sebagaimana orang yang telah difardukan sebelum ni. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat, orang yang terdahulu daripada kita. Tiba-tiba kita tak ikut. Kemudian lepas tu kita kata kita dah puasa. Jadi hakikatnya puasa tak? Hakikatnya tidak berpuasa. Jadi sebab tu yang pertama sekali kita kena faham, untuk membina kekuatan dan kebangkitan di akhir zaman, tak cukup hanya sekadar kita membuat puasa-puasa yang zahir ni. Kita kena ada puasa juga disebut puasa tariqah, yang digambarkan oleh Abdul Qadir Jailani di sini. Dia kata apabila fa iza fa'ala syai'in min hadhihi al-af'al, bila kita melakukan perbuatan-perbuatan yang muharramat, perbuatan yang diharamkan Allah, perbuatan yang dicegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada zahiran wa batinan, an lailan wan nahar, sama ada pada waktu malam atau waktu siang. Kita buat benda yang haram, yang diharamkan oleh Allah malam dan siang. Pada masa itu kita pun terbatallah puasa tariqah, macam kita tak menuju kepada Allah. Walaupun kita puasa, sebab tu ramai orang puasa tapi dia tak dapat apa-apa, yang dapat lapar dahaga. Bagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falizalika qila, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'im muftiru wa kam min muftirun sha'imun ayyumsiku a'dhah anil manahi wa idha'in nasi bil jawarih, atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa ramai orang yang berpuasa, kam min sha'im, tetapi sebenarnya dia telah berbuka. Hasilnya hanyalah al-ju' wal atash. Dalam hadis yang lain, al-ju' wal atash, lapar dan dahaga, dalam hadis yang lain. Jadi berapa ramai orang yang berpuasa tapi muftirun, tapi dia telah berbuka puasa, iftar buka puasa daripada puasanya tadi. Tetapi berapa ramai juga yang berbuka, orang yang tidak berpuasa, malam hari contohnya, tetapi sebenarnya dia berpuasa. Maknanya inilah digambarkan dengan puasa tariqah tadi. Tariqahnya apa? Kita menjauhkan, kita menahan diri kita, al-imsak daripada keseluruhan jami'al a'dha'i minal muharramat, daripada perkara-perkara yang diharamkan, perbuatan-perbuatan yang haramkan, wal manahi, dan perbuatan-perbuatan yang dicegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita kena faham. Jadi bila kita jaga perkara ini, maka barulah kita faham, patutlah aku puasa, aku tak makin kuat, makin lemah. Kenapa? Makin puasa makin letih, makin puasa makin letih. Letih tu bukan pada badan, sebab badan buka puasa makan juga. Masa maghrib tu kita makan banyak, tapi apa jadi? Hatinya tidak menuju kepada Allah. Kita tidak semakin dekat dengan Allah. Kita puasa tapi jauh daripada Allah. Maka digambarkan oleh Abdul Qadir Jailani di sini, apabila kita melakukan perkara-perkara yang diharamkan Allah tadi, fa iza fa'ala syai'an min hadhil af'al, kita buat benda-benda yang mengharam tadi, allati zakarnaha batala saumul tariqah, maka batallah puasa tariqah dia.
Jadi kita kena faham ni. Kalau tak faham, macam mana kita nak berdepan dengan Dajjal? Macam mana nak berdepan dengan bencana alam? Banyak bencana alam ni. Kita nak berdepan dengan kesusahan. Kesusahan. Jadi puasa, jangan puasa syariat saja. Dari sini. Qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala. Maka telah berfirman Allah SWT dalam satu hadis kursi. Hadis kursi, As-sawm li. As-sawmu li. Wa ana an ajzi bih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, "Lis-shaim farhatun 'inda al-iftar wa farhatun 'inda ru'yatih." Jadi Allah gambarkan dalam hadisnya, hadis kursi. Apa maksud hadis kursi ni? Hadis kursi ni adalah merupakan hadis Nabi SAW yang merupakan kata-kata Allah. Tetapi dalam bahasa Nabi, menggunakan bahasa manusia Nabi. Kalau Quran memang bahasa firman ini daripada Allah. Allah punya bahasa sendiri, daripada bahasa dia. Itu Quran. Tapi kursi ni maknanya Allah punya firman, tapi dalam bahasa Rasul. Jadi hadis. Tapi dia jadi hadis yang ada perkataan aku. Aku ni Allah lah. As-sawmu li. Puasa itu untuk aku, kata Allah. Puasa itu untuk aku. Bila kita berpuasa ni untuk Allah. Dan akulah wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalasnya. Jadi oleh kerana seseorang itu dia berpuasa, kalau kita kata kita kata setakat puasa ni yang zahir saja, maka senang sangat kan. Jadi Allah gambarkan puasa ni Allah punya untuk dia. Maka Allah bagi hadiah pada kita. Maka berpuasa itu adalah merupakan puasa yang kita gambar sekali sebagai puasa berjalan menuju kepada Allah. Allah akan balas. Wa ana an ajzi bih. Allah akan membalas. Bila Allah balas ni maknanya dia tak ada had, unlimited. Jadi sebab tu bila kita menahan diri kita daripada benda haram, maka lagi banyak perkara haram yang kita tahan, maka lagi tinggilah kedudukan puasa tersebut. Lagi banyak kita tahan. Contohnya kita tidak bercakap yang haram, tidak memfitnah orang, tidak mengadu domba, melaga-lagakan orang, kita tidak mengumpat orang. Jadi itu puasa yang tidak ada yang haram, yang kita tidak ada hasad, kita buang. Sebab tu tuan-tuan dan puan, pada hari pertama ni mari sama-sama kita buang semua hasad, dengki kita. Siapa orang yang paling kita benci sekarang? Ada tak? Mungkin kalau seorang isteri, agaknya suami dia yang telah berpisah, dia marah sangat kat suami dia. Sampai dia kata, I can forgive, but I cannot forget. Saya boleh maafkan, tapi saya tidak boleh lupakan. Apa maksud I can forgive, but I cannot forget? I will not forget. Kan? Maknanya dendam. Saya boleh maafkan, tapi saya tidak boleh lupakan. Tak boleh lupakan tu maknanya dendam. Dendam ni dosa tak? Dosa. Kan? Kita kena forgive and forget. Lupakan. Jadi maknanya bila ada masa untuk bersama semula, ialah untuk anak-anak, kepentingan anak-anak. Kadang-kadang orang dah berpisah, ada anak-anak. Kan, anak-anak, kesian anak-anak. Kan, kesian anak-anak ni bila bapa dan maknya berpisah. Jadi Allah perintahkan kita forgive and forget. Forget, lupakan kesalahan. Untuk kepentingan Islam, untuk kepentingan anak-anak, untuk kepentingan masa depan. Baitul Muslim, Baitul Tarbiyah, Baitul Dakwah, Baitul Jihad. Kita nak kena lupakan. Kita kena ambil semula. Kita kata kebaikan yang ada. Allah uji kita, ada masa kita salah, ada masa kita benar, ada masa kita tak salah, ada masa kita betul, ada masa kita salah. Jangan kita ingat orang yang salah, kita betul. Sebab tu bila sebut as-sawm adalah milik aku, untuk aku, maka akulah yang akan balasnya. Maka semua benda yang haram kita tinggalkan. Kita tinggalkan benda haram yang ada dalam hidup kita, maka barulah kita berjalan menuju kepada Allah. Baru kita at-tariq, kita berada di atas jalan menuju kepada Allah. Macam pergi tadi lah, nak pergi Mekah. Kan? Kita dah banyak dah contoh, banyak sangat pergi Mekah. Sampai ke Mekah, tak dapat masuk, tak ada visa, tak dapat masuk. Tak pergi haji, tak jadi haji, tak jadi umrah. Kan? Kita dah pakai ihram, dah pakai ihram. Nak pergi haji. Tiba dekat Mekah, kan? Tiba dekat Jeddah,
Tiba dekat Madinah ke mana-mana ke, yang turun kapal terbang, tiba-tiba pihak pemerintah Saudi kata kamu tak boleh masuk, kita terhalang masuk, tak boleh, kena patah balik. Maka tak dapatlah tarik ila Mekah wal Madinah tu, tak dapatlah, walaupun kita dah pakai ihram. Jadi samalah puasa syariat ni, dia takkan sampai pada Allah kalau tidak kita melengkapkan puasa tariqah. Puasa tariqah ni maknanya apa? Al-imsak, kita meninggalkan, menahankan diri kita daripada muharramat, perkara-perkara yang haram. Perkara-perkara yang haram. Baru kita ada kekuatan, baru boleh bangkit. Kalau tak boleh bangkit, tak boleh bangkit kita. Jadi sebab tu Nabi gambarkan bahawa puasa itulah untuk Allah, dan Allah yang akan membalas. Dan kemudian dalam hadis yang lain, Nabi menggambarkan, bagi orang yang berpuasa itu, lisaim, bagi orang yang berpuasa itu, padanya ada dua kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan ketika berbuka, dan kedua ketika melihat Allah. Melihat Allah, moga Allah izinkan kita untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa kebahagiaan orang berpuasa syariat ini ialah buka puasa. Jadi kalau kita gembira sangat masa buka puasa, seronok sangat buka puasa, maka itu tak sampai lagi puasa tariqah. Puasa tariqah apa? Bila boleh bertemu dengan Allah, melihat Allah, itu tariqah. Itu tariqah. Maksudnya bila sampai kita boleh melihat Allah, itu puasa tariqah tu. Kita rasa dah mula menuju kepada tariqah. Baik. Jadi dalam hal ini kita mahu melihat pula kekuatan puasa itu di mana kekuatan puasa. Jadi kekuatan puasa itu adalah bukan hanya kepada syariat, tetapi juga pada tariqah dan hakikat. Hakikat. Dan dalam puasa, dalam maksud hakikat ini, iaitu yang pertama, kebahagiaan bagi orang yang syariat, puasa syariat ini buka puasa. Buka puasa dia suka seronok. Sebab tu atas meja macam-macam makanan ada. Dia menunjukkan, dia merayakan buka puasa. Buka puasa tu macam-macam ada. Kuih aja berapa jenis. Nasi lagi, pulut lagi, mi lagi, mihun lagi, kotiau lagi, lontong lagi, semua nak qada lah. Jadi itu adalah perayaan bagi orang yang puasa syariat. Tapi orang yang puasa tariqah ni, orang yang menuju kepada Allah ni, apakah dia punya kebahagiaan dia? Kebahagiaan dia ialah apabila dia melihat Allah. Wa farhatun 'inda ru'yatih. Maka bila dia boleh melihat Allah, bila dia mendapat keredaan Allah, dia boleh melihat Allah. Itu puasa orang yang tariqah. Maka dalam kita melihat ru'yah tadi, digambarkan Rasulullah SAW dalam hadis tadi, ru'yat, iaitu dia melihat Allah tadi. Maka yang dimaksudkan melihat Allah itu, apa yang digambarkan oleh Abdul Qadir Jalani, ya Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullah, ialah melihat Allah pada hari kiamat. Melihat Allah pada hari kiamat dengan rasa dan dengan nyata. Semoga Allah izinkan. Jadi untuk mendapatkan itu dan untuk membina kekuatan yang sebenar, yang hakiki, maka kita kena faham apa dia maksud puasa yang hakiki. Wa amma saumul haqiqah. Dan pada hakikatnya, dan apakah dia itu maksud kepada as-saumul haqiqah. Puasa yang hakiki. Jadi puasa yang hakiki inilah yang boleh dimanfaatkan untuk bangkit. Jadi untuk bangkit tak cukup dengan syariat. Tak cukup dengan tariqah. Kita kena hakikah. Puasa yang sebenar. Hakikat ni maknanya sebenar. Puasa yang sebenar, yang sempurna. Maka dia kata ini, wa amma saumul haqiqah fahuwa imsak al-fuadi mimma siwallahu ta'ala wa imsaku an mahabbati musyahadati ghairillahi ta'ala kama qala Allah ta'ala al-insanu sirri wa ana sirrahu atau kama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni yang saya nak bincang pada petang ini dia kan. Apa maksud puasa? Apakah dia puasa hakikah? Ini yang kita nak kena tengok semula. Ini huraiannya penting tuan-tuan, untuk kita pastikan kita bersama dengan siapa? Bersama dengan Al-Mahdi, bersama dengan kekuatan kebangkitan Taifah Mansurah. Jadi orang yang nak masuk, nak join Taifah Mansurah ni, kena faham puasa hakikah. Puasa hakiki, puasa yang sebenar. Maka apa yang dihurai oleh ulama yang muktabar, contohnya Abdul Qadir Jalani rahimallahu wa radhiyallahu anhu, apa katanya?
Wa amma saumul haqiqah, dan sekira-kiranya puasa hakikat itu, fahuwa imsakul fuadi mimma siwallah, iaitu kita al-imsak, kita menahan diri kita. Menahan diri kita ataupun menjaga, memelihara diri kita ini daripada selain daripada Allah. Maknanya puasa hakiki ini sebenarnya ialah puasa yang mana kita diajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita sentiasa menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai fokus kita. Itu puasa. Al-imsak, kita menahan diri kita, al-fuadi mimma siwallah, iaitu perkara-perkara hanya berkenaan dengan Allah sahaja. Kita selain daripada Allah tu, kita tak mahu ada dalam hati kita. Itu maksud dia. Dan juga an mahabbati musyahadati ghairillah ta'ala, dan juga kita melihara diri kita daripada cinta kepada selain daripada Allah. Jadi nak sebut kat sini, puasa yang sebenar ni, puasa yang hakiki, yang mana bila seseorang itu mula berpuasa dengan puasa yang hakiki, maka dia akan termasuk dalam puasa yang tariqah. Puasa yang hakikah ni, dia akan, siapa yang jaga puasa hakikah ni, maka dia akan membawa puasa tariqah dan puasa syariah tadi. Jadi akan masuk. Jadi kita, tapi kena buat, syariah kena buat, tariqah kena buat. Hakikah ni adalah penyempurnaannya. Maka apakah puasanya? Iaitu kita menahan diri kita, menjaga diri kita daripada selain daripada Allah. Dalam hati kita ni tak ada selain melainkan Allah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Itu puasa hakiki. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Jadi kita kata kita minta Allah SWT menolong kita, membantu kita, dan kita minta supaya Allah menjadikan hati kita hanya ada Allah sahaja. Jadi kita tengok apa huraiannya. Jadi puasa hakiki ini adalah merupakan satu puasa dari sudut ilmu makrifat. Dari sudut ilmu makrifat, ilmu nak kenal Allah. Jadi sebenarnya latihan kita untuk berpuasa ini bukan hanya sekadar kita puasa tahan diri dari makan, tahan diri daripada minum, tapi sebenarnya kita nak mengenal Allah, meningkatkan lagi ma'rifatullah. Jadi kita bukan tarikat. Tarikat ni maknanya orang yang hanya mengenal, melihat amalan saja. Jadi sebenarnya benda yang paling besar sekali bukan hanya sekadar amalan, tetapi amalan zahir dan batin, tetapi merupakan mengenal Allah. Jadi puasa yang hakiki itu, yang sebenar itu, ialah sebenarnya puasa dalam konteks, dalam sudut untuk kita mengenal Allah. Ini saya sebut pada malam kemarin. Bagaimana di sini dimaksudkan bahawa maka batallah puasa hakiki itu, puasa sebenarnya apabila tergelincir hati kita daripada sesuatu selain Allah. Maka dikatakan batal puasa hakiki bila hati kita menjadikan selain daripada Allah sebagai matlamat hidup kita, sebagai tumpuan kita, sebagai fokus kita, sebagai hala tuju kita, sebagai haluan hidup kita. Batallah puasa hakiki, kita menjadikan dunia sebagai matlamat kita, harta sebagai matlamat kita. Ini puasa hakiki, ini nombor satu. Maknanya tergelincir daripada selain Allah tadi kepada selain Allah tadi, maka batallah puasa tadi. Dan kemudian puasa itu juga, puasa hakiki juga, ialah puasa yang menjadikan bahawa kita hanya sayang pada Allah saja. Ini dua ni. Satu, fokus pada Allah. Hati kita ni tidak terpisah daripada Allah. Ini kekuatan saya nak sebut ni, yang puasa yang kekuatan, puasa yang ada kekuatan. Yang kedua, sayang Allah. Mahabbah. Digambarkan oleh Syekh Abdul Qadir ni, mahabbah. Ini dua ni unsur yang penting. Nanti kita tengok uraian dia. Jadi dua ni perkara yang penting. Maka kita dikira sebagai berpuasa dengan puasa hakiki
Nombor satu, apabila niat kita, hati kita, dorongan kita, hala tuju kita, matlamat kita hanya nak mendapat redha Allah dan kita mengingati Allah sentiasa. Sentiasa dalam keadaan mengingati Allah, teringat hati, teringat Allah. Ni hakiki. Maknanya bila hati itu tergelincir sahaja daripada perkara tersebut, maka batal puasa itu. Puasa tarikah, puasa hakikah. Bukan puasa syariat. Puasa syariat masih ada lagi. Puasa tarikah masih ada lagi kalau tak buat benda haram. Ni tadi tu buat benda haram, batal puasa tarikat. Puasa jalan menuju Allah ni, kan? Bila kita melakukan haram, batal puasa tarikah. Batal puasa tarikah. Macam mana nak buat? Tinggalkanlah benda haram, taubat. Itu je. Kan? Kita masih berpuasa lagi tak? Katakanlah kita puasa daripada fajar, subuh, kan? Tiba-tiba tengah hari kita buat benda yang haram. Apa benda haram? Kita tengok, buka handphone, tiba-tiba ada melihat aurat wanita, aurat laki-laki yang haram. Mata kita melihat benda yang haram. Batal tak puasa tarikah? Batal puasa tarikah. Puasa tarik, batal. Putus kita dengan Allah. Kecuali taubah. Kita bertaubat. Taubat terus. Tinggalkan. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Kita menyesal. Tinggalkan. Buat sunat taubah 2 rakaat. Buat sunat taubah 2 rakaat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menyesal buat benda tu. Ni baru kita berpuasa semula. Puasa tarikah ni, dia bukannya sama macam puasa syariat. Syariat ni, selagi tak makan, tak minum, tak bersetubuh suami isteri, kan? Selagi tak buat benda haram tadi, maka benda yang dibatalkan puasa tadi, contohnya memasukkan sesuatu dalam rongga kita, kan? Contohnya kita berenang, minat berenang, tiba-tiba kita terkentut dalam air, dalam kolam. Batal tak? Air masuk. Bila angin keluar, air masuk tak? Air masuk. Batal tak puasa? Batal puasa. Contoh, kan? Jadi ada perkara yang membatalkan puasa, kan? Contoh. Jadi kita tidak melakukan benda yang batal puasa. Itu syariat. Selagi syariat kita tu tidak batalkan, maka kita berpuasa daripada subuh, kan, fajar sampailah maghrib. Tiba-tiba tengah-tengah tu kita buat benda haram. Maka bila kita buat benda haram sahaja, maka batallah puasa tarikah kita. Puasa tarikah batal. Syariat masih lagi ada. Tarikah batal. Maka macam mana nak puasa semula? Kita pun bertaubat. Astaghfirullahalazim. Kita menyesal. Ya Allah, aku terbuat benda ni. Ya Allah, aku buat benda haram ni. Ya Allah, kita pun menyesal. Sebab tu dalam berpuasa ni kita disuruh berbanyak-banyak bertaubat. Kenapa kena bertaubat? Sebab puasa tarikah kita banyak batal. Banyak batal puasa tarikah kita. Puasa syariat okey lagi. Puasa tarikah, puasa tarik, jalan nak menjumpai Allah batal. Belum buat benda haram ni batal. Jadi kita kena taubat. Istighfar. Astaghfirullah. Apabila kita buat benda haram, bukan melihat benda haram saja, buat benda haram. Lidah bercakap, mengumpat, batal puasa tarikah. Maka istighfar. Astaghfirullah. Kemudian kita pun betulkan sebalik niat kita, tak mau dah. Menyesal. Kita sambung balik puasa tarikah kita tadi. Sebab puasa tarikah ni dia siang dan malam. Dia bukan hanya waktu subuh, fajar sampai maghrib. Tak, dia sampai bila-bila, sepanjang 24 hours. Ni puasa tarikah. Jalan kita untuk bersemu dengan Allah ni, kita al-imsak. Kita menahan diri kita daripada anizunub, daripada dosa, ataupun muharramat, benda yang Allah haram, ataupun benda yang Allah cegah kita. Baik, jadi itu puasa tarikah. Jadi puasa hakikat pula macam mana? Hakikat ni yang lebih menyempurnakan puasa tadi. Kalau tadi meninggalkan yang haram, ini kita berjalan menuju kepada Allah. Tetapi puasa hakikat ni ialah apabila hati kita ini sentiasa dalam keadaan teringat Allah. Sentiasa dalam keadaan teringat Allah. Sentiasa dalam keadaan terikat dengan Allah. Sentiasa dalam keadaan menjadikan redha Allah sebagai matlamat kita. Sentiasa menjadikan bahawa fokus kita, tumpuan kita hanyalah Allah. Hati kita ni sentiasa dalam keadaan ma'iyatullah, dalam keadaan bersama Allah, dalam keadaan zikrullah hati kita. Inilah puasa hakikat. Jadi dua. Yang pertama, hati yang sentiasa terikat dengan Allah, hanya matlamatnya Allah sahaja, niatnya Allah sahaja, redha Allah sahaja. Semua tu hanya mendapatkan redha Allah sahaja. Dan kemudian dia sayang ke Allah. Jadi puasa ni, puasa hakikat ni ialah kita nak melatih rasa satu perasaan. Satu perasaan apa? Gembira, bahagia,
bersama Allah. Itu puasa hakikat. Jadi dua perkara yang besar ni. Yang pertama, kita niat kita, matlamat kita, ikatan hati kita, teringat kita, bersama kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sayang kita. Kita nak rasa sayang pada Allah. Sayang pada Allah, tak mau sayang pada yang lain. Ghairallah, tak mau. Ini maknanya dua perkara yang cakup dengan hakikat. Puasa yang hakiki, puasa yang sebenar. Ulama-ulama ada huraian panjang sebenarnya. Saya akan cuba ambil lah seberapa yang boleh pada petang ni. Kita tengok bahawa hakikinya bila hati kita hanya sayang pada Allah saja. Faqat hanya sayang pada Allah. Bila sayang pada Allah, barulah kita sedang berpuasa. Rupanya kita nak menahan diri daripada sayang dunia, sayang yang lain tu semua tu kan merupakan hakikat puasa rupanya. Kenapa sayang? Sebab al-hub ilallah ini, sayang kepada Allah ni, itulah akan melahirkan ubudiyah. Ubudiyah ni apa? Ubudiyah ni ialah pengabdian lillahi wahdah, hanya pada Allah sahaja. Contoh sebut sini. Iblis kenal tak Allah? Agak-agak Iblis kenal tak Allah? Kenal Allah. Kenapa Iblis tak kenal Allah pula? Iblis kenal Allah. Dia pernah menjadi makhluk yang banyak beramal dekat dengan Allah. Tapi kenapa dia dilaknat oleh Allah bila berlaku dua perkara kat dia? Yang pertama, dia enggan ikut perintah Allah. Aba wastakbar, dan dia sombong. Jadi yang pertama sekali lah aba. Aba ni apa? Aba ni maknanya apabila dia kenal Allah, dia tahu Allah ada, dia tahu Allah hebat, tapi hati dia tidak sayang pada Allah, sehingga dia tak mau dengar perintah Allah. Allah perintah, dia tak nak dengar. Aba, dia enggan. Kerana dia sayang diri dia lagi, nafsu dia lagi. Dia sayang pada diri dia, nafsu dia, lebih daripada sayang Allah. Ini Iblis. Sebab tu puasa ni nak latih kita, yang kita sayang hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sayang makhluk boleh tak? Sayang makhluk kerana sayang Allah. Bukan kita sayang makhluk fakat macam itu. Tak. Sayang makhluk kerana Allah. Maksudnya sayang Allah sebenarnya. Kita sayang makhluk itu sebab sayang Allah. Kenapa kamu sayang ibu bapa? Sebab sayang Allah. Bukan sebab ibu bapa melahirkan kita. Betul ibu bapa melahirkan kita. Tapi Allah yang bagi ibu bapa kita, melahirkan kita, Allah yang bagi. Kita sayang kerana Allah. Itu banyak sayang. Jadi puasa ni, bila kita menjaga mahabbatullah, kita menjaga sayang pada Allah, maka dia akan melahirkan ubudiyah, ibadah. Akan melahirkan perjuangan. Baru boleh sanggup berjuang. Baru boleh sanggup pergi ke sana sini, berpenat lelah, korban duit, korban jiwa, korban semua kerana sayang pada Allah. Jadi sebab itu puasa yang hakiki yang digambarkan oleh para ulama kita, ulama yang muhakkikin, ulama yang sebenar ni ialah bila dikata bila kita tidak terputus daripada Allah. Hati kita menjadi hati yang teringat pada Allah, sentiasa bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian hati yang sayang pada Allah. Sayang pada Allah semata-mata. Sayang lain kerana Allah. Sayang pada Allah semata-mata. Yang hakiki ni maknanya kita sayang Allah saja. Hal lain kerana Allah. Boleh tak? Kita sayang yang lain kerana Allah. Sayang sebenarnya semata-mata. Jadi ketika mana batal puasa hakiki ni? Ketika kita terputus daripada Allah dalam zikir kita. Kita terputus dalam ingatan kita pada Allah. Ketika kita menjadikan dunia sebagai fokus kita. Ketika kita menjadikan makhluk sebagai tumpuan kita. Kita menjadikan makhluk sebagai pergantungan kita. Kita menjadikan dunia, kepimpinan, harta, pekerjaan, suami, isteri, anak-anak, segala ghairallah selain daripada Allah itu sebagai tumpuan kita, fokus kita. Maka batal puasa hakikah. Batal puasa hakikah. Batal puasa hakikah ketika kita sayang kepada makhluk lebih daripada sayang Allah. Batal. Batal tak puasa syariat? Puasa syariat tak batal, masih lagi on. Puasa tarikah masih lagi on. Puasa hakikah batal. Kenapa hakikah tu batal?
Kerana kita terputus hubungan kita dengan Allah tadi. Kita lalai. Terbatal. Inilah puasa mereka yang kenal Allah. Inilah puasa mereka yang telah ada ma'rifatullah. Mereka yang dah kenal Allah. Mereka yang dah taqarrub dengan Allah, dah dekat dengan Allah. Mereka yang telah wasil, telah sampai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya apa tuan-tuan dan puan? Maknanya Allah dah gambarkan kepada kita bahawa semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi sentiasa bertasbih, sentiasa mengingati Allah. Itu Allah nak gambarkan bahawa kita pun kena sama sentiasa mengingati Allah. Bukan zikran kasiran lagi. Kan? Bukan zikir yang banyak. Pada kita banyak. Subhanallah 1000 kali. Alhamdulillah 1000 kali. Pada kita banyak. Tapi punya zikir sepanjang masa. Inilah puasa yang akan membina kekuatan. Nak lawan Dajjal. Nak lawan bencana alam. Nak lawan apa. Ini hadiah ni. Ini Allah bagi hadiah kat kita ni. Maka dalam hal ini, puasa hakikat ini adalah puasa untuk mengesakan Allah. Mentauhidkan Allah lahir dan batin. Jadi macam mana kita sebenarnya nak mentauhidkan Allah lahir dan batin. Lahir ni yang kita nampak. Yang kita nampak lahir. Batin yang ada kat dalam hati kita. Ada dalam hati kita. Ini puasa hakikat yang sebenar. Inilah kekuatan. Jadi yang lahir ni apa? Maka kita akan mentauhidkan Allah. Apa maksud mentauhidkan Allah? Kita melihat ni perbuatan Allah. Ini asma' dan sifat Allah. Ini zat Allah. Nampak? Baru kita, bila kita boleh berada dalam keadaan gitu, barulah kita nampak, oh rupanya puasa ni adalah puasa yang akan menjadikan kita seorang yang muwahhidin. Muwahhidin ni orang yang mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Dan inilah kekuatan. Inilah kekuatan. Jadi puasa ni, kalau setakat makan minum, tak tinggalkan makan minum tadi tu, puasa syariat je, dapat pahala tak? InsyaAllah dapat pahala. Allah akan bagi pahala sekadar syariat. Puasa tariqah, Allah akan bagi pahala tak? Allah bagi pahala sekadar tariq kita. Tetapi bila kita lah makrifat, kenal Allah, dan mula taqarrub dekat Allah, dan mula kita sampai pada Allah, al-wasil, sampai pada Allah, maka pada ketika itu hati kita tadi dah sampai kepada Allah, dah dekat dengan Allah tadi, hati kita tadi, basirah kita tadi, maka puasa hakikah ni hanya Allah yang akan balas. Dia tak ada dah istilah syurga apa-apa, tak, lebih lagi daripada syurga. Redha Allah, wa ridwanu minallahi akbar, zalika huwal fawzul azim. Keredaan Allah tu yang paling tinggi, lebih daripada syurga lagi. Maka bila Allah redha kepada kita, maka datanglah bencana alam, datanglah tentera Dajjal, datanglah iblis sekalipun. Bila Allah dah redha, Allah akan pelihara kita, Allah akan jaga kita. Tidak ada seorang pun, tak ada satu makhluk pun yang boleh mengalahkan orang yang telah kenal Allah, dekat dengan Allah, sampai pada Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang boleh mengalahkan mereka. Nampak hebatnya puasa hakikah ini. Puasa yang hakiki ni hebat. Hebat sungguh. Tapi maknanya kita kena menghayati ke arah situ. Kita kena menghayati. Macam sekarang ni bukan lagi aku sembahyang, bukan lagi setakat sembahyang nak pahala. Bukan lagi nak pahala dah. Pahala Allah bagi. Allah ni Maha pemurah, Maha pengasih. Pahala Allah bagi. Tetapi kita sembahyang tu dalam rangka nak mendapatkan apa dia? Disebut sebagai anwarul muwajahah. Anwarul muwajahah. Anwarul muwajahah ni cahaya-cahaya yang akan menyebabkan kita melihat Allah. Melihat Allah, musyahadah. Anwarul muwajahah. Maka kita sembahyang bukan lagi sekadar nak pahala dah. So kita tak kisahlah sembahyang berapa lama pun tak kisah. Sampai orang tu bengkak kaki. Rasul SAW sampai bengkak kaki. Dia tak kisah dah pahala. Bukan pahala. Bukan sembahyang sebab nak pahala. Sebab pahala memang Allah bagi. 700 kali ganda, 1000 kali ganda bulan Ramadan kan. Allah bagi. Dia tak tengok dah pahala. Pahala dapat. Confirm. Allah Maha Penyayang kan. Allah Maha Penyayang. Pahala dapat. Tapi Allah bagi apa? Allah bagi cahaya. Anwarul muwajahah.
Satu cahaya yang boleh menyebabkan kita melihat Allah dengan mata hati kita, dengan basirah kita. Melihat Allah dengan basirah kita. Ini penting ni, kita nak kena rasa ni. Ini hakikah. As-saumul hakikah. Puasa yang sebenar. Jadi bila kita mula mendekati puasa yang sebenar ini, barulah kita sebenarnya mentauhidkan Allah, dan barulah kita menuju takarub pada Allah. Barulah bukan takarub saja, al-wasil, kita menjadi orang yang sampai pada Allah. Sampai pada Allah ni bukan dalam bentuk fizikal dan jasad, bukan, dalam bentuk hati kita, perasaan kita, roh kita, hati kita, basirah kita. Barulah kita sampai pada Allah. Bila sampai pada Allah, maka pada ketika itu kita akan bahagia. Macam Rasul kami kan, kebahagiaan bagi orang berpuasa ni ada dua. Yang pertama, ketika dia berbuka puasa. Maka ketika berbuka puasa itu, puasa orang yang syariat. Puasa orang yang tak makan, dapat makan. Bahagialah dia, kan? Lapar haus, dapat air. Bahagialah dia, kan? Walaupun seteguk gelas pun, seteguk air kosong pun, dah bahagia dah. Sebab apa? Itu kebahagiaan orang berpuasa. Yang kedua, ketika melihat Allah. Jadi macam mana nak melihat Allah? Dia kena puasa tariqah yang saya sebut tadi, meninggalkan yang haram. Dan kemudian dia puasa hakikah, puasa yang hakiki, yang sebenar. Puasa hakikah ni apa? Puasa dalam rangka nak menghidupkan hati dia untuk sentiasa bersama Allah. Zikrullah, sentiasa bersama Allah. Macam mana bersama Allah? Maka akhirnya bila dia berpuasa tadi, dia sembahyang, dia baca Quran, maka dia tak kisah dah. Dia tak, sama je. Puasa dia amalan tadi. Satu je yang dia nak. Ya Allah, jadikanlah hati aku ni ada cahaya sehingga aku boleh melihat Engkau. Melihat Allah. Musyahadah ni menyaksikan Allah. Menyaksikan Allah dengan mata hati kita, dengan roh kita. Hati kita. Inilah kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki. Ini puasa yang hakiki, inilah yang akan menekan. Jadi bila Allah SWT sayang kat kita, dekat dengan kita, maka ketika itu Dajjal datang. Maka Dajjal kita tidak akan mampu dikalahkan oleh Dajjal. Tak mampu. Dajjal tak boleh kacau kita. Tentera Dajjal tak boleh kacau kita. Maka pada ketika itu kita telah melihat Allah dengan hati kita. Jadi sebab itulah kita lihat di sini, puasa yang hakiki inilah puasa yang sebenar. Kita nak jaga hubungan kita dengan Allah tadi, mentauhidkan Allah, asma'nya, sifatnya, kan, perbuatannya dan zat Allah tadi. Dan kemudian selepas itu kita nak sayang pada Allah. Jadi kita semayang ni, Allahu Akbar. Kita tetap kira dah, aku dah 8 rakaat, aku dah 20 rakaat, tak kira dah. Kita sembahyang semaksimal yang kita, sebab kita sayang pada Allah. Sayang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila sayang pada Allah ni, kita buat amalan kita tak kira dah. Panjang. Baca Quran pun, bukan lagi baca Quran dapat pahala dah. Bukan, tak kira dah berapa juz baca. Tak kira dah 30 juz ke berapa juz, tak kira dah. Kita baca maksimal. Sepenuh hati kita, sepenuh kasih sayang kita. Sebab kita nak memenangi sayang Allah tadi. Kita baca sebab sayang ke Allah. Ni puasa ni. Puasa sebab kita sayang Allah. Bukan sayang yang lain. Kan? Jadi bila sayang Allah tu, maka apa hadiah orang yang puasa hakikah ini? Hadiahnya Allah akan memberikan cahaya pada dia. Anwarul muwajah. Astaghfirullahaladzim. Anwarul muwajahah, iaitu cahaya-cahaya yang akan menyebabkan kita boleh melihat Allah, menyaksikan Allah dengan mata hati kita. Disebut musyahadah. Muwajahah ni maknanya kita berdepan dengan Allah. Jadi kat sinilah kita lihat ketika mana batal puasa hakikat ini. Ketika mana batal? Batal ketika terputus hubungan kita dengan Allah. Hati kita tiba-tiba fokus kat dunia, fokus kat kerja. Hati kita tidak ingat Allah. Hati kita menjadikan dunia sebagai matlamat nak capai.
Hati kita jadikan manusia sebagai tumpuan kita, fokus. Suami kita itulah Tuhan kita, kan? Isteri kita itulah Tuhan kita. Kita sanggup buat apa saja, ingat sentiasa dia, kan? Makan tak kenyang, tidur tak lena, mandi tak basah. Kenapa? Teringat manusia. Itu batal puasa hakikat, batal. Ketika kita sayang anak kita lebih daripada Allah, ketika kita sayang suami kita lebih daripada Allah. Apa bukti kita sayang suami, isteri, anak, bos, kerja lebih daripada Allah? Bila berlaku sesuatu yang bertentangan dengan Allah. Mereka suruh kita buat benda yang haram, bos kita perintah kita buat benda haram, kita ikut perintah bos. Itu maknanya terputus puasa hakikah kita, terputus. Sayang kita dengan Allah, terputus. Maka terputus puasa hakikah, wajib kita berbaharui semula puasa kita. Macam puasa tarekah tadi. Bila kita buat benda haram, putus. Puasa tarekah, putus. Buat benda haram, putus. Maka wajib kita bertaubat, menyesal. Itu puasa tarekah. Puasa hakikah macam mana? Puasa hakikah ni wajib kita betulkan niat kita semula. Nombor satu, bila puasa hakikah batal, kita kena betulkan niat kita semula. Apa niat kita? Ya Allah, hanya redamu yang aku cari, ya Allah. Aku hanya nak dapatkan redamu, ya Allah. Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita baca tu dalam rangka nak betulkan semula niat kita. So, Allahu Akbar. Kan kita baca doa iftitah tu. Doa iftitah tu, doa pembukaan tu. Allahu Akbaru kabirah. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asilah, sampai habis tu. And inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini adalah ucapan, perasaan, niat, pemikiran nak sambung semula puasa hakikah yang terbatal kerana kita telah berubah niat kita, berubah fokus kita. Mula-mula nak jadi menteri, kerana nak berjuang Islam. Jadi menteri, nak berjuang Islam. Bila Allah bagi kemewahan, kereta ada, allowance ada, kan, ada drivernya, mewah, hidup mewah, kan, hilang. Nak berjuang Islam, dah jadi perjuangkan diri sendiri. Sebab tu sanggup buat apa sahaja untuk dapatkan kepentingan diri. Maka terbatallah puasa hakikah. Niat kita berubah. Niat kita nak dunia. Niat kita nak capai sesuatu yang duniawi, bukan redha Allah. Terputus puasa hakikah. Ini orang yang kenal Allah sahaja boleh faham ni. Sebab tu kita nak kena latih diri kita. Sebab tu kita kena lalui puasa tarekah dulu. Puasa tarekah ni maknanya apa? Puasa kita nak tinggalkan benda haram. Bila kita tinggalkan benda-benda haram dalam hidup kita, yang zahir, yang batin, maka barulah Allah akan bagi anwarul muwajahah, cahaya-cahaya untuk menyaksikan Allah, cahaya-cahaya untuk kita melihat Allah dengan mata hati kita, menyaksikan Allah dengan mata hati kita. Inilah perbuatan Allah, af'al Allah, inilah asma Allah, nama Allah, inilah sifat Allah, inilah zat Allah. Adanya Allah, zat Allah. Dan wajibul wujud. Jadi kita tengok baru ada. Jadi bila terbatal puasa hakikah ini, kalau terbatal puasa puasa syariat, batal puasa syariat, kita kena qada puasa tu bulan lain. Kalau batal puasa tarekah, kena taubat, kena menyesal, sambung balik puasa, tinggalkan yang haram. Bila batal puasa hakikah, kita kena betulkan balik semula iman kita, niat kita, tauhid kita, syahadah kita. Kena betulkan semula. Barulah kita boleh memulakan semula puasa hakikah. Jadi puasa hakikah ni bukan siang aja, malam, siang, 24 jam. 24 jam. Jadi maknanya puasa hakikah inilah mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. Dan kemudian puasa hakikah ni maksudnya apa? Kita sentiasa dalam keadaan sayang kepada Allah. Apa maksud sayang? Sayang ni kita nak ubudiah pada Allah, ibadah pada Allah tu sayang, tu maksud sayang. Maka tidak ada tawar-menawar. Tidak ada tawar-menawar. Maknanya
kita kena sentiasa selalu mengingati Allah. Lagi banyak kita berpuasa hakikah ini, lagi kuat dalam hidup kita, maka lagi banyaklah ganjaran dan perjalanan dekat kita pada Allah. Maka kita wajib selalu mengingati Allah. Jadi mengingati Allah ni jadi satu keperluan. Puasa keperluan. Dalam setiap keadaan kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Allazina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkar. Kan, itu mereka yang sentiasa mengingati Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dan mereka berfikir. Ini ialah puasa. Ini adalah maknanya puasa hakikah. Selalu mengingati Allah, dan puasa ini akan dihayati oleh orang-orang yang bersih hatinya. Orang yang bersih hatinya boleh buat puasa ni, dan orang yang jiwanya bersih. Macam mana jiwanya dan hatinya menjadi bersih? Apabila dia meninggalkan perkara-perkara yang haram tadi. Puasa tariqah dibuat, puasa syariat dibuat, puasa tariqah dibuat, maka dia akan sampai kepada puasa hakikat. Dia akan sampai pada puasa hakikat, puasa yang sebenar. Jadi orang yang boleh melakukan puasa ini ialah apabila bersih jiwanya, bersih hatinya. Dan inilah hakikat sebenarnya puasa itu ataupun amalan tadi itu, sebagai pembersihan di atas pembersihan. Pembersihan di atas pembersihan. Pembersihan maknanya al-imsak 'anil dzunub. Kita menahan diri kita daripada perkara yang dosa, perkara yang haram. Jadi Ramadan yang ada pada hari ini sebenarnya ialah untuk membersihkan diri kita. Di mana Allah SWT telah menjadikan bulan Ramadan ini adalah bulan yang barakah. Jadi kalau bulan Ramadan ini kita tak boleh buat puasa hakikah tadi, kita tak boleh melaksanakan puasa hakikah tadi, bulan Ramadan tak boleh buat, maka bulan lain lagi susah. Lagi payah nak buat. Jadi sebab itulah kita ambil kesempatan dalam bulan Ramadan, kita manfaatkan rahmat Allah. 10 yang pertama adalah rahmat Allah. 10 yang pertama, hari 10 tahun rahmat Allah. Ni puasa hakikah ni kena mula daripada hari ni lagi. Dan dia bukan habis bila buka puasa yang syariat. Tak, dia terus. Walaupun orang yang puasa syariat dah buka puasa, dah makan, dah minum, dah batalkan. Tapi puasa hakikat masih terus sampai malam, sampai siang, sampai malam, sampai siang, 24 jam. Sentiasa berterusan puasa hakikah tadi. Jadi, dan inilah pembersihan di atas pembersihan. Di mana bila pembersihan berlaku, maka barulah berlaku kekuatan. Jadi pembersihan tadi tuan-tuan dan puan, tak cukup sekadar kita tak makan benda haram yang fizikal. Halalan thayyibah. Tak cukup. Kita kena jauhkan benda haram, dosa. Tak cukup. Kita kena mentauhidkan Allah, bersihkan daripada syirik. Itu yang paling besar sekali. Bersihkan daripada syirik. Barulah kita masuk syurga tanpa hisab. Barulah boleh masuk syurga tanpa hisab. Sebab dah bersih dah. Pembersihan di atas pembersihan. Sebab itulah orang pergi syahid fisabilillah. Tapi dia syahid, dia syirik kepada Allah. Dia syahid kenapa syahid? Sebab dia berani. Sebab dia berani. Dia pun nak tunjuk kat orang, dia berani. Dia syahid kenapa? Sebab dia seorang yang berani dan nak tunjuk kat orang. Jadi niat dia, ada syirik tak? Ada syirik. Ada syirik. Jadi bila ada syirik, orang yang syahid. Patutnya masuk syurga tanpa hisab. Syahid, tetapi ada syirik. Maka Allah humban dalam neraka dia. Bersihkan syirik dulu. Orang Quran masuk syurga tanpa hisab antara awalnya, kan. Tetapi oleh kerana ada syirik, baca Quran supaya orang sanjung dia. Baca Quran supaya orang kata dia ni pandai baca Quran. Buat bukan kerana Allah, syirik. Jadi maka dia akan dibakar dalam neraka Allah dulu. Jadi sebab tu sebenarnya tuan-tuan dan puan, bukan jihad tu, bukan puasa tu, bukan solat tu, bukan syahid tu. Yang sebenarnya yang kita kata akan menyelamatkan kita, yang bawa kebahagiaan kepada kita tadi, tetapi mentauhidkan Allah. Mungkin amalan dia tak banyak, baca Quran pun mengangkat-angkat, kan, sembahyang pun masih tak sempurna, tapi hati dia mentauhidkan Allah.
Dia proses ke arah untuk nak mendapatkan yang hakikat tadi. Mungkin sembahyang dia taklah macam orang lain. Orang lain 100 rakaat sembahyang, 1000 rakaat sembahyang. Kan? Puasa tiap-tiap hari. Orang lah, bukan Ramadan, bulan biasa, puasa tiap-tiap hari. Tapi dia tidak mentauhidkan Allah. Dia ada syirik. Maka Allah tak tengok sesuatu yang ada syirik. Tuan-tuan, saya nak sebut macam ni. Kita ni, kadang-kadang kita pakar bahagian doktor, medik. Kita rasa kita lah, ubat tu lah yang menyembuhkan. Kita rasa je ubat tu menyembuhkan, maka dah syirik pada Allah. Ubat bukan menyembuh, yang menyembuhkan Allah. Asbab tidak memberi kesan. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asbab tidak memberi kesan. Kita makan, bukan makan yang mengenyangkan kita, Allah yang mengenyangkan kita. Makan tu sebab. Boleh jadi tak makan kita kenyang. Jadi sebenarnya syirik ni banyak. Syirik ni terlalu halus. Lepas tu kita kena proses diri kita untuk mentauhidkan Allah. Betul-betul mentauhidkan Allah. Maka barulah kita akan duduk dalam pembersihan, atas pembersihan. Dan di sinilah insya-Allah barulah puasa kita, solat kita tidak jadi rutin. Tidak jadi rutin. Dia akan jadi satu yang berkualiti dan meningkat, dan insya-Allah membawa kepada redha Allah. Kita menang, kita bangkit, kita menang. Kita bangkit, kita menang. Kalau tidak, kita puasa, kita Ramadan buat macam-macam, tapi syirikkan Allah, kita tidak sampai kepada puasa yang hakiki. Oleh sebab itulah kita berada dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan rahmat. Allah melipat gandakan amalannya, ganjarannya. Betullah Allah gambarkan siapa-siapa yang masuk bulan Ramadan, keluar daripada bulan Ramadan, kemudian dia tidak diampunkan oleh Allah, maka dia tidak akan diampunkan oleh Allah. Kenapa? Sebab bulan Ramadan pun dia tak boleh mendapatkan puasa yang hakiki. Bulan lain lagilah tak boleh. Lagilah tak boleh. Jadi ini kita sebut bagaimana puasa tidak akan bererti, tidak akan bermakna sekiranya dia tidak menjadi jalan untuk kita mendekati Allah, takarrub pada Allah, untuk kita mentauhidkan Allah. Jadi kita tengok orang awam, orang biasa, bila sampai waktu buka puasa, maka dia cepat-cepat makan. Tetapi orang-orang yang puasa, yang tariqah dan hakikah tadi ini, maka walaupun makan, walaupun dah minum, maksudnya dah masa iftar, maghrib tu buka puasa, tetapi dia masih terus berpuasa, dan rohaninya, rohiyahnya tidak berhenti. Sebab tidak berhenti. Jadi walaupun fizikalnya telah berbuka puasa, tapi hatinya tetap berpuasa. Tariknya yang tetap berpuasa, kan, hakikatnya. Sebab itulah orang biasa akan merasa bahagia bila saat berbuka puasa, bila saat datang bulan Syawal, hari raya, seronok sangat hari raya. Sampai buat maksiat. Seronok sampai buat maksiat. Orang biasalah, kan. Suka sangat bila buka puasa, seronok sangat sampai buat maksiat pada bulan Syawal. Kerana dia menganggap bahawa nikmat itu ialah bila boleh berbuka puasa, nikmat. Bila boleh buat maksiat, boleh masuk Syawal, boleh buat apa sahaja, itu nikmat. Tetapi orang yang berpuasa, rohiyahnya, hatinya tadi itu, maka dia akan sentiasa menahan diri dia, hati dia itu, daripada menyembah, memuja ataupun melihat sesuatu, menampak, menyaksikan sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa yang hakiki ni contohnya mata kita. Mata kita melihat, bukan lagi mata kita melihat bangunan, melihat pokok, melihat gunung, melihat selain daripada Allah. Mata kita melihat perbuatan Allah, melihat sifat Allah, nama Allah, melihat zat Allah dengan mata hati kita. Jadi mata melihat, hati kita boleh dihubungkan dengan Allah. Jadi zahir ataupun batin. Maka di sinilah kita sudah mula sampai kepada tahap puasa yang hakiki. Jadi ini tuan-tuan, kita faham. Apabila kita melihat akan perkara ini, maka barulah kita akan memahami akan hakikat puasa tadi, insya-Allah. Jadi insya-Allah barulah apa yang Nabi sebut tadi, al-insan sirri, manusia itu rahasiaku.
wa ana sirruhu, dan aku rahsianya. Jadi barulah kita dengan Allah ni, kita al-insanu sirri, insan itu adalah rahsiaku, kata Allah. Manusia itu rahsiaku. Wa ana sirruhu, dan aku rahsianya. Maknanya manusia ni bila hatinya telah mentauhidkan Allah, hatinya telah benar-benar menjadikan Allah sebagai tumpuannya, fokusnya, sayangnya, tawajuhnya tadi, maka pada ketika itulah dia akan menjadi rahsia Allah. Hati itu rahsia Allah. Jadi dia dah mengenal rahsia. Apa rahsianya? Dia melihat gunung, dia tak tengok gunung dah. Dia tengok perbuatan Allah, sifat, nama Allah, zat Allah. Dia melihat rahsia, benda yang rahsia yang terbalik. Ini Allah bagi kepada hati yang bersih. Hati tak bersih tak dapat. Sebab tu kita kena melakukan puasa yang syariat, puasa yang tarikat, insya-Allah puasa yang hakikat, insya-Allah. Jadi tuan-tuan tu insya-Allah dah masuk waktu asar di sini. Kita akan tangguhlah, insya-Allah kita akan sambung lagi tentang kekuatan puasa ni. Macam mana nak lakukan puasa hakikat ni, insya-Allah. Insya-Allah jalan-jalan untuk kita melaksanakan puasa hakikat ini, insya-Allah. Esok kita akan sambung. Esok saya ada meeting pukul 12. Kalau sempat habis sebelum pukul 3 kita akan buat, insya-Allah. Insya-Allah. Kalau tak 3:30, lebih kurang itulah esok, insya-Allah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala muhabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa Allahumma رابطتها ولمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتنا على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam Ramadan Al-Mubarak.